rendah. Okay, syarat pertama supaya fenomena ini boleh berlaku, cahaya bergerak daripada kawasan ketumpatan optik tinggi ke kawasan ketumpatan optik rendah. Okey, jadi bila cahaya daripada ketumpatan optik tinggi masuk dalam sepadan ketumpatan optik rendah, dia akan dipantulkan balik ke dalam ketumpatan optik tinggi. Okey. Kalau kita lihatkan sini, Raja A katakan sinar cahaya bergerak daripada kaca kemudian pergi ke udara. Okay, lapisan kaca udara. Apabila cahaya bergerak daripada kaca yang lebih tumpat dari segi ketumpatan optik ke udara yang kurang dari segi ketumpatan optik, cahaya tersebut akan dibiaskan. Okay, di mana sudut tujunya ialah I. Okay, I ini sudut tuju dan R ini ialah sudut pembiasan ataupun sudut biasan. Okay, sudut tuju, sudut biasan. Apabila sudut tuju kurang dari sudut genting, sinar dibias menjauhi garis normal. Okay, ingat, kaca lebih tumpat. Okay, lebih tumpat. Kemudian udara kurang tumpat. Daripada medium lebih tumpat kepada medium kurang tumpat, sinar tadi akan terbias menjauhi normal. Maksudnya dia akan bergerak menjauhi garis normal. Okey, dan sebahagian sinar cahaya sebenarnya dia akan dipantulkan secara lemah. Ini disebut pantulan lemah. Dan kita nampak cahaya pun tak jelas sangat, sama-sama aja. Okey. Sinar pantulan lemah juga dapat dikesan. Okey. Ini nilai I kecil daripada sudut genting C. Okey, sudut genting C. Apa dimasukkan sudut genting? Okey, biarkan dulu. Okey, kes kedua, bila kita besarkan sudut tuju. Okay, bila kita besarkan sudut tuju ni, kalau tadi kita ambil theta, contohnya I, tekan di sini I, kita besarkan sikit sudut tuju sampai satu tahap di mana sinar tadi akan dibiaskan pada sudut 90 darjah. Apabila sudut tuju sama dengan sudut genting, sinar biasa merambat sepanjang permukaan kaca dan udara. Okay, saya rasa untuk lebih jelas. Okay, katakan sebab balik. Tajuk ID tak banyak sebenarnya. Katakan saya buat ini lapisan antara muka, bawah kaca, atas udara, okey, ini garis normal. Okey, katakan ini adalah sudut tuju I. Kemudian kalau tanpa pembiasan cahaya akan pergi ke sini. Tapi disebabkan daripada medium ketepatan tinggi ke medium ketepatan rendah, ia akan bergerak menjauhi garis normal. Okey. Kemudian kalau saya besarkan sudut tuju, dikatakan saya besarkan sudut tuju, sudut pembiasan pun akan bertambah. Okay, sudut pembiasan pun bertambah. Okay, kalau sudut tuju lebih besar, sudut pembiasan pun akan bertambah. Okay. Kalau saya besarkan lagi sudut tuju, sudut biasan juga semakin bertambah. Okay, contohnya katakan saya besarkan lagi. Sudut biasan semakin besar. Okay, sudut biasan ni semakin besar. Okay.
sampai satu tahap di mana jika sudut tuju ditambah, jika sudut tuju masih lagi ditambah, sampai satu tahap di mana sudut biasanya berlaku pada bahagian ini. Itu sudut biasanya 90 darjah. Apabila sudut biasa 90 darjah, sudut tuju ni kita panggil sebagai sudut genting. Okay, bila kita besarkan sudut tuju sampai satu tahap di mana sudut biasanya ialah 90 darjah. Apabila sudut biasa 90 darjah, sudut tuju ini kita panggil sebagai sudut genting. Okey. Ada soalan tak? Terlihat pernyataan kat sini, apabila sudut tuju sama dengan sudut genting, sinar biasan merambat sepanjang permukaan kaca dan udara, sinar pantulan kelihatan lebih terang. Okay. Sinar kalau tadi, sinar pantulan tadi malap, yang sebelum daripada sudut genting, sinar pantulan lemah, dan apabila arc sama dengan 90, sinar yang kita nampak ni lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat, bila sudut biasa 90 darjah, sudut ini dipanggil sebagai sudut genting. Jadi jika dalam soalan tanya apakah dimasukkan dengan sudut genting? Sudut genting ialah sudut tuju di mana sudut biasanya 90 darjah. Okay, istilah yang biasa ditanya, apa maksud sudut genting? Itu sudut tuju sudut biasa itu ayat mesti ada sudut tuju di mana sudut biasanya ialah 90 darjah. Okay, itu kalau ditanya apakah maksud sudut genting. Okey, ada soalan? Ada soalan tak ada? Okey, seterusnya. Apabila sudut tuju melebihi sudut genting. Okay. Kalau tadi katakan pada sudut genting, okay, pada sudut tuju sama dengan C, itu sudut genting, cahaya ini dibiaskan pada sudut 90 darjah. Okay. Tapi jika sudut tuju dibesarkan, okay, kita besarkan sudut tuju ni, okay, sinar cahaya akan dipantulkan balik sepenuhnya ke bawah. Dia akan dipantulkan ke sini. Iaitu apabila sudut tuju melebihi sudut genting, tiada sinar biasan. Tetapi cahaya dipantulkan sepenuhnya ke dalam kaca. Okay. Dia dipantulkan sepenuhnya ke dalam medium yang lebih tumpak tadi. Di mana apabila pantulan dalam penuh berlaku, ia mematuhi hukum pantulan cahaya. Iaitu sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Okay. Fenomena pantulan dalam penuh berlaku. Okay.
apabila cahaya merambat daripada medium kecepatan optik tinggi, okey, ini syarat dia supaya pantauan dalam penuh boleh berlaku. Kecepatan optik tinggi ke medium kecepatan optik rendah. Okay, ini syarat pertama. Okay. Syarat kedua, sudut genting hendaklah lebih besar. Okay. Sudut genting C ialah sudut tuju dalam medium berkecepatan optik tinggi apabila sudut biasa dalam media berkecepatan rendah sama dengan 90 darjah. Okey, ini takrifan untuk sudut genting. Kalau tanya apakah masuk sudut genting, okey, ini ayat yang perlu awak ingat. Sudut tuju dalam medium kecepatan optik tinggi apabila sudut biasa dalam medium kecepatan optik rendah. Okey. Ada soalan setakat ni. Bagaimana pantulan dalam penuh boleh berlaku? Ada. Okey. Kalau tak ada, saya recap balik. Pantulan dalam penuh boleh berlaku hanya dua syarat. Jika dua syarat ini dipenuhi, iaitu yang pertama, cahaya daripada medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat. Itu syarat pertama. Syarat kedua, sudut tuju mesti lebih besar daripada sudut genting. Okay. Apabila dua syarat ni ada, barulah pantulan dalam penuh boleh berlaku. Okey. Lihat seterusnya. Secara umum, hubungan antara sudut genting C dengan indeks biasan N bagi satu medium yang berada dalam udara N sama dengan 1 bahagi sinus C. Jika indeks biasan ialah 2.42, maka sudut genting bagi intan dan udara boleh dikira seperti berikut. Okay. Daripada rumus N sama dengan 1 bahagi sinus C, okay, di mana C ini ialah sudut genting. Okay, C ialah sudut genting. Jadi kalau indeks biasan kita tahu, maka kita boleh cari sudut genting bagi sesuatu bahan. Okay, contoh kat sini, indeks biasan intan 2.42. Okey, maka kita gantikan dalam rumus. Kita manipulasikan rumus, letakkan sinus sebagai kepala rumus. Jadi sinus C sama dengan 1 bahagi 2.42, di mana 2.42 itu adalah indeks biasan. Maka kita boleh kira C sama dengan sosangan sinus 0.4132. Okey, saya tanya, bolehkah kamu guna kalkulator untuk cari nilai ni? Okey, cuba buat. Kalau siapa tak dapat, tolong bagi tahu. Okey, cuba dapatkan nilai dengan menggunakan kalkulator. Ada tak dapat? Dapat tak? Dapat. Dapat? Okey. Seterusnya, sudut genting suatu medium bergantung kepada ketepatan optik medium itu.
Ya. Okey. Sudut genting suatu medium bergantung kepada ketumpatan optik medium itu, di mana semakin tinggi indeks biasa medium, semakin kecil sudut genting medium tersebut. Okay. Kalau terlihat kat sini, sudut genting berkadar songsang dengan indeks biasan. Okay, sudut genting berkadar songsang dengan indeks biasan, di mana semakin tinggi indeks biasan, semakin kecil sudut genting medium tersebut. Sekejap ya, komputer saya satu lagi hang pula. Okey. Terlihat fenomena semula jadi dan aplikasi pantulan dalam penuh dalam kehidupan seharian. Okay, kalau terlihat pada waktu malam, keindahan lampu-lampu hiasan adalah terhasil daripada aplikasi pantulan dalam penuh. Tapi kalau lihat ada pakai cincin, bertatakan intan, berlian, kenapa dia berkilat-kilat, itu adalah hasil daripada pantulan dalam penuh. Sinar laser yang masuk ke dalam aliran air mengalami pantulan dalam penuh yang berulang-ulang kali sehingga keluar daripada hujung air. Keadaan ini menunjukkan aliran air berfungsi sebagai paip alur cahaya yang boleh membawa alur cahaya laser dari satu hujung ke hujung yang satu lagi, walaupun aliran air itu melengkung. Okay. Maksudnya kat sini, kalau kita katakan kita isikan air dalam satu tiup getah, kemudian kita pancarkan laser dalam satu hujung tiup getah, dan cahaya akan dipantulkan secara pantulan dalam penuh dalam air tersebut dan keluar melalui hujung yang satu lagi. Jika aliran air digantikan dengan aliran minyak, alur cahaya akan mengalami pantulan dalam penuh yang lebih banyak semasa merambat melalui minyak tersebut. Okay, maksudnya kalau kita gantikan air dengan minyak yang lebih cepat, dari kecepatan optik, bila tergantikan dengan minyak, pantulan dalam penuh akan berlaku dengan lebih banyak. Ini kerana indeks biasa minyak lebih besar daripada indeks biasa air, maka sudut genting minyak lebih kecil daripada sudut genting air. Bila sudut genting lebih kecil, pantulan dalam penuh lebih mudah berlaku. Okey, dari segi sudut genting, jika sudut genting kecil, pantulan dalam penuh lebih mudah berlaku. Okey, kalau terlihat fenomena semula jadi dalam kehidupan seharian, iaitu fenomena pembentukan pelangi, dan satu lagi ialah fenomena logam maya. Okay, logam maya kalau terlihat pada waktu tengah hari, kita nampak seolah-olah ada lopak air di atas jalan raya ataupun permukaan bumi. Itu adalah kesan daripada pantulan dalam penuh yang kita panggil sebagai logam maya ataupun fata morgana.
ada apa laptop saya hang. Okey. Bagaimana pembentukan pelangi berlaku? Pembentukan pelangi ialah satu fenomena yang disebabkan oleh pembiasan, penyebaran dan pantulan dalam penuh apabila cahaya melalui titisan air dalam udara. Okey. Di mana kombinasi pembiasan apabila cahaya masuk ke dalam titisan air, ia akan mengalami pembiasan. Kemudian cahaya disebarkan dan dipantulkan secara pantulan dalam penuh. Lepas tu kita boleh lihat fenomena pembentukan pelangi. Okey, bagaimana ia berlaku? Okey, yang ini wajib awak tahu. Apabila cahaya putih dari matahari memasuki titisan air, cahaya ini mengalami pembiasan dan penyebaran kepada warna-warna yang berbeza. Cahaya putih tadi, dia akan dibiaskan dan dia akan diserakkan ataupun disebarkan mengikut warna-warna yang berbeza kerana setiap warna dia mempunyai panjang gelombang yang berbeza. Semua warna yang berbeza itu mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan dalam titisan air. Kalau terlihat pada bahagian 2 ni, bahagian pertama dia mengalami pembiasan, kemudian bahagian kedua ia mengalami pantulan dalam penuh. Itu dia dipantulkan balik, cahaya tidak diserakkan keluar tapi dia dipantulkan balik ke dalam titisan air. Dan kemudian pada bahagian ketiga ni, cahaya dipantulkan mengalami pembiasan dan penyebaran sekali lagi. Cahaya yang dipantulkan mengalami pembiasan dan penyebaran sekali lagi. Ayat sekali lagi di sini penting. Apabila bergerak daripada air ke udara, dia akan dipantulkan sekali lagi apabila bergerak daripada air ke udara. Jadi warna pelangi boleh dilihat oleh pemerhati. Okey, ada soalan pembentukan pelangi tak? Okey, boleh ya? Wan boleh? Boleh, cikgu. Boleh ya? Okey. Seterusnya, pada hari yang panas. Okay, pada hari yang panas, kita boleh nampak seolah-olah ada lapisan lopak air pada permukaan jalan. Okay, contohnya pada gambar rajah ni. Ataupun seolah-olah nampak ada takungan air. Okay, itu adalah logam maya. Apa dimasukkan dengan logam maya? Pada hari yang panas dan cerah, seorang pemandu kereta melihat imej lopak air yang sama di permukaan jalan raya di hadapannya. Apabila beliau menghampiri lopak air tersebut, beliau mendapati lopak air itu sebenarnya tidak wujud. Katakan pada waktu hari, kalau tengah hari kita berjalan di atas jalan raya, nampak seolah-olah ada bayangan imej lopak air pada permukaan jalan di hadapan kita. Apabila kita menghampiri tempat tersebut, kita dapati bahawa imej yang kita nampak tadi sebenarnya tidak
wujud. Okay. Fenomena semula jadi ini dikenali sebagai logam maya yang disebabkan oleh pembiasan dan pantulan dalam penuh cahaya. Okay. Besar daripada pembiasan dan pantulan dalam penuh cahaya. Okey. Bagaimana boleh berlaku? Okey, ini pun wajib awak ingat sebab selalu ditanya dalam bahagian esei soalan 4 markah. Dan saya galakkan kalau jawab soalan ditanya berkaitan dengan fenomena logam maya, sila lukis gambar rajah, contohnya gambar rajah macam ni. Okey. Udara di atas jalan raya terdiri daripada lapisan dengan ketumpatan optik berlainan. Lapisan udara di permukaan jalan raya yang lebih panas daripada lapisan udara di atas. Okay. Lapisan udara berdekatan dengan permukaan jalan lebih panas daripada udara di atas. Okay. Maksudnya lapisan udara di bawah sekali ini lebih panas. Di atas lebih sejuk. Okay. Lapisan udara panas mempunyai ketumpatan optik yang lebih kecil daripada udara sejuk. Udara panas berhadapan dengan permukaan jalan, dia kurang tumpat berbanding dengan udara yang sejuk yang berada di lapisan yang lebih atas. Okay. Cahaya merambat dari lapisan atas ke lapisan bawah. Okay, contohnya imej awan bergerak daripada lapisan yang lebih tumpat ke lapisan yang kurang tumpat. Okay. Jadi semasa cahaya ini bergerak daripada kawasan lebih tumpat ke kawasan lebih tumpat, ke kawasan kurang tumpat, sinar cahaya ini akan dibiaskan menjauhi garis normal. Okay. Sinar cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Apabila sudut tuju lebih besar daripada sudut genting, pantulan dalam penuh berlaku. Okay. Jadi cahaya ini dibiaskan sedikit demi sedikit menjauhi garis normal. Apabila sudut tuju lebih besar daripada sudut genting, cahaya ini akan dipantulkan secara pantulan dalam penuh. Jadi pantulan dalam penuh berlaku pada peringkat yang kedua ini. Sinar cahaya pantulan mengalami pembiasan cahaya beransur-ansur mendekati garis normal dan sampai ke permukaan, sampai ke mata pemerhati. Okey, selepas dia mengalami pantulan dalam penuh, sinar cahaya ini dibiaskan mendekati garis normal sebab dia bergerak pada kawasan kurang tumpat kepada lapisan lebih tumpat dan sampai ke mata pemerhati. Dan pada waktu ini, pemerhati akan melihat imej awan sebagai lopak air di jalan raya. Okay, pemerhati menampak imej awan sebagai lopak air di atas permukaan jalan raya. Okey. Kemudian aplikasi lain, periskop berprisma, gentian optik dan pemantul jalan raya. Pemantul mata, ada setengah dia panggil pemantul mata kucing ataupun pemantul mata jalan. Okey, pemantul mata jalan kalau lihat pada gambar ni,
ada benda yang ditanam pada permukaan jalan, di mana apabila cahaya lampu kereta dipancarkan ke alat ini, ia akan memantulkan balik cahaya. Okay. Lihat contoh pertama, periskop berprisma. Okay. Periskop berprisma terdiri daripada dua prisma, okay, yang dibina strukturnya sedemikian, di mana apabila cahaya memasuki daripada bahagian atas, contohnya cahaya A, ia akan mengalami pantulan dalam penuh dalam prisma pertama dan akan dipantulkan ke bahagian D, dan pada bahagian D ini ia akan dipantulkan ataupun mengalami pantul dalam penuh kali kedua dan barulah sampai ke mata pemerhati. Di mana dalam periskop berprisma, dua kali pantulan dalam penuh berlaku, iaitu sekali dalam prisma pertama dan kali kedua dalam prisma yang kedua. Okay. Periskop ini digunakan untuk melihat objek di sebalik penghalang. Okay. Periskop berprisma terdiri daripada dua buah prisma bersudut tegak yang dipasang pada dua hujung tiub yang panjang. Okay. Syarat di mana untuk bina periskop berprisma mesti ada dua prisma bersudut tegak dan kedudukannya sedemikian. Okay. Sinar cahaya dari objek menuju secara normal ke sisi AB, okay, pada permukaan AB prisma pertama. Okay, sinar cahaya ini akan dipantulkan pada permukaan AC. Okay, sinar cahaya sampai ke permukaan AC tanpa pembiasan. Okay, kenapa tanpa pembiasan? Sebab sudut tujunya adalah kosong. Jadi sinar cahaya masuk secara serenjang dengan permukaan AB, jadi ia tidak dibiaskan dan dia akan pergi terus ke permukaan AC. Sudut tuju AB 42 darjah dan lebih besar daripada sudut genting prisma. Bagaimana kita nak tentukan sudut tuju? Okay, pada permukaan AC, ini adalah garis normal. Dan ini adalah sudut tuju. Okay, pada cahaya sinar kedua pun sama. Ini adalah I. Disebabkan I 45 darjah, I 45 darjah, di mana sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Sebab sudut genting prisma ialah 42, maka pantulan dalam penuh berlaku pada sisi AB. Lihat kat sini, I 45. Dan 45 lebih besar daripada sudut genting, iaitu 42, maka pantulan dalam penuh berlaku di sisi AC dan dipantulkan ke bawah. Okay. Sinar yang dipantulkan ke bawah tadi akan memasuki prisma kedua pada permukaan DE. Okay.
sinar cahaya dipantulkan merambat secara normal ke sisi DE perisma bawah. Okay. Sekali lagi, sinar cahaya mengalami pantulan dalam penuh pada sisi DF. Okay. Pada dalam prisma kedua, cahaya sekali lagi akan dipantulkan secara pantulan dalam penuh pada sisi DF dan akhirnya sinar cahaya dapat keluar tanpa pembiasan di sisi EF. Maksudnya kat sini, selepas pantulan dalam penuh kali kedua, dalam perisma kedua, cahaya tadi akan dipantulkan keluar ke mata pemerhati tanpa pembiasan. Dan imej yang terhasil adalah imej tegak dan sama saiz dengan objek. Okay. Imej adalah tegak dan sama saiz dengan objek. Okay. Aplikasi kedua ialah gentian optik. Okay. Jika ada soalan sebelum saya teruskan dengan gentian optik. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, saya anggap, kalau senyap, saya anggap tak ada lah. Okey, seterusnya gentian optik. Okay. Gentian optik sekarang ini banyak digunakan dalam telekomunikasi dan juga perubatan. Okay. Banyak digunakan dalam telekomunikasi dan juga perubatan, di mana gentian optik terdiri daripada gentian plastik atau kaca yang tulen. Okay. Plastik ataupun kaca yang tulen. Okay. Kalau terlihat seutuh dalam gambar rajah ini. Okey, ada lapisan luar sebagai penyalut dan lapisan dalam sebagai teras. Okay, maksudnya kat sini ada dua lapisan, di mana lapisan teras lebih tumpat dan lapisan luar kurang tumpat. Ataupun lapisan dalam indeks biasanya yang tinggi, lapisan luar indeks biasanya lebih rendah. Okay. Teras dalam yang mempunyai indeks biasa yang tinggi dibalut dengan penyalut dengan indeks biasa yang rendah. Okay. Kalau lihat gambar rajah ini, apabila satu cahaya dimasukkan melalui satu hujung, cahaya tadi akan mengalami pantulan dalam penuh berulang kali dan akhirnya dia akan keluar melalui satu hujung yang bertentangan. Okey. Isarat cahaya yang memasuki satu hujung gentian optik akan mengalami pantulan dalam penuh berturut-turut di dalam teras sehingga sampai ke hujung satu lagi. Okay. Dengan ini, maklumat dapat dihantar dengan pantas dan bebas daripada gangguan isyarat elektrik. Okay. Di mana dalam gentian optik, pertama sekali aku ingat pantulan dalam penuh berlaku berulang kali. Okey. Okey, itu dalam gentian optik. Okey, kemudian yang ini adalah pemantul mata jalan ataupun setengah buku dipanggil pemantul mata kucing. Okey, di mana apabila sinar cahaya memasuki pemantul mata jalan ini, pantulan dalam penuh berlaku dan sinar cahaya akan dipantulkan keluar.
Ini kalau terlihat pandangan daripada atas. Bila cahaya memasuki pada bahagian ini, cahaya tadi akan dipantulkan balik secara pantulan dalam penuh. Dan ia digunakan untuk tujuan keselamatan pengguna jalan raya, terutamanya pada waktu malam. Jadi dia boleh menunjukkan sempadan jalan untuk membantu penglihatan pemandu. Okay, ini kalau kita lihat contoh. Jadi pemandu boleh nampak kalau warna merah tepi ni apa maksudnya. Okay, putih di tengah ni apa maksudnya. Sinar cahaya daripada lampu kereta yang memasuki pemantul akan mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan pemantul. Okey, lihat contoh soalan. 6.25 menunjukkan satu sinar cahaya merambat daripada udara ke perisma yang mempunyai indeks biasan 1.49. Lengkapkan sudut genting prisma. Hitungkan sudut genting prisma. Kemudian lengkapkan litasan sinar cahaya sehingga cahaya keluar ke udara sekali lagi. Okey. Mula sekali kita ditindaki mencari sudut genting. Untuk bahagian A, N, kita guna rumus N sama dengan 1 bahagi sinus C. Okey, indeks biasan 1.49. Jadi sama dengan 1 bahagi sinus C. Maka C kita boleh kira seperti dalam contoh sebelum ni. Kita kira C. Okay, kita dapat C ialah 42.2 darjah Celsius. Ini contoh ni ada dalam buku teks awak. Okay, daripada rumus N sama dengan 1 bahagi sinus C, kita manipulate balik jadi sinus C sebagai kepala rumus. Jadi sinus C sama dengan 1 per N. Di mana N ialah indeks biasan, C ialah sudut genting. Maka kita boleh kira sudut genting dengan memasukkan nilai indeks biasan yang telah diberikan. Soalan kedua, kita dikendaki lengkapkan sinar tersebut. Okay, lengkapkan sinar. Okey. Bagaimana kita dapat sinar sedemikian? Sinar cahaya yang memasuki permukaan BC disebabkan ia masuk secara serenjang, jadi ia tidak mengalami pembiasan. Okay. Dia masuk terus tanpa pembiasan pada permukaan CB. Okay, jadi dia sampai pada permukaan AB. Okay, pada permukaan AB, lukis garis normal. Ni pun dah dapat satu markah. Yang penting lukis garis normal pada permukaan sinar cahaya yang menyentuh permukaan. Okay. Dan kalau kita lihat kat sini, sudut tujunya adalah 45 darjah. Bagaimana dapat 45? Okay, bagaimana dapat 45 darjah? Ini adalah matematik. Belajar dalam matematik, trigonometri ya saya rasa. Okey. Jadi sudut di sini 45 darjah dan sudut tujunya 45 darjah. Dan lebih besar daripada sudut genting, iaitu sudut genting yang dikira iaitu 42.
0.2 darjah. Okay, sudut ginting dikira tadi 42.2 darjah. Maka sudut tuju lebih besar daripada sudut ginting, maka pantulan dalam penuh berlaku. Okay, pantulan dalam penuh berlaku, dan apabila pantulan dalam penuh berlaku, ia mematuhi hukum pantulan. Sudut tuju di sini juga 45. Jadi pada permukaan CA, sekali lagi lukis garis normal, dan sudut tuju di sini juga 45 darjah. Okay, sudut tuju di sini 45 darjah. Dan cahaya ini sekali lagi mengalami pantulan dalam penuh, dan ia keluar daripada permukaan BC secara normal tanpa pembiasan. Okey. Apa ini diterangkan juga dalam konteks. Jadi boleh baca balik apa yang saya terangkan tadi, ada dalam konteks. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, contoh kedua. Darjah 6.27 menunjukkan lintasan sinar cahaya merambat melalui gentian optik dari hujung A ke hujung B. Terangkan perubahan arah sinar cahaya di titik Q, R, S, T dan U. Okay. Kemudian B, jika indeks biasan gentian optik ialah 1.51, tentukan sudut X. Itu kita nak cari sudut biasan. Okay, mengapakah bahan gentian optik mesti memiliki ketulinan yang tinggi? Okay, sebab apa? Okay. Jawapan diberikan dalam konteks. Di titik Q, pembiasan cahaya mendekati garis normal. Okay. Pada Q daripada udara ke dalam medium yang lebih tumpat, sinar cahaya akan mendekati garis normal. Mendekati garis normal kat sini. Kemudian pada arc S, T, U dan V, lihat sinar cahaya ini mengalami pantulan dalam penuh. Okay, saya ringkaskan sebagai PDP ataupun dalam bahasa Jawa Total Internal Reflection, TIR. Okey, jadi dua fenomena berlaku kat sini. Pada Q, ia cahaya sinar mengalami pembiasan, di mana sinar cahaya akan mendekati garis normal. Kemudian pada titik R, S, T dan U, ia mengalami R, S dan T, ia mengalami pembiasan. R, S, T ia mengalami pantulan dalam penuh, dan pada titik U, pada U ni sekali lagi ia mengalami pembiasan. Itu sinar bergerak pada medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat, jadi ia akan terbias menjauhi garis normal. Jadi kat sini waktu masuk dia mendekati garis normal, bila keluar ia menjauhi garis normal. Kemudian kita nak kira nilai X, kita guna rumus N 1 sinus theta sama dengan N2 sinus theta 2. Okey, N1 sinus theta 1 sama dengan N2 sinus theta 2. Kita gantikan. Kita tulis rumus N1 sinus theta 1 sama dengan N2 sinus theta 2. Okay.
Yang satu awak ambil pada bahagian yang masuk ni. Okay. Kita gantikan. Yang satu ialah indeks biasan bagi udara. Dia bagi tak nilai. Okey. Kemudian dalam udara sudutnya 45 darjah. Okay. Kemudian N2 dia biasa dalam gentian optik dan theta 2 ialah sudut X, sudut yang telah dibiaskan. Jadi gantikan. Maka awak akan dapat nilai sedemikian. Awak akan dapat sinus X sama 0.408. Okay, bila dapat sinus X, kita boleh kira nilai X. Dan nilai X kat situ ialah 27.9. Okay, kalau nak double check, pastikan nilai X ataupun sudut yang dibiaskan mesti kecil daripada sudut 7, iaitu 45 darjah. Okay, yang ketiga, dia kata kenapa bahan yang digunakan mesti ketulinan tinggi. Okay, sebab ketulinan bahan gentian optik memastikan sudut genting sepanjang gentian optik adalah konsisten. Maksudnya, kalau bahan tak ditulin ataupun ketulinan tinggi, tiada perubahan sudut genting sepanjang gentian optik. Jadi, semua isyarat yang memasuki gentian optik akan mengalami pantulan dalam penuh yang sempurna. Ataupun semua isyarat yang masuk dapat dipantulkan sepenuhnya secara pantulan dalam penuh. Okey. So far ada soalan? Kita dah nak habis dah bab untuk kata 4. Okey, kalau tak ada soalan, untuk kelas offline, saya nak lengkapkan. Okey, lengkapkan semua bab 6, itu pembiasan cahaya, daripada pembiasan cahaya sehingga pantulan dalam penuh. Pertama sekali saya nak buat latihan pada muka surat 161. Okey. Dan latihan pada muka surat, okey. Ini contoh. Okay, saya nak buat juga, lekapkan sehingga okey, yang ni yang utama daripada muka surat 167. Okey, lekapkan sehingga kat sini. Daripada awal muka surat bab 6 sehingga muka surat 167. Soalan ni mudah je sebenarnya. Dan biasanya tanya dalam bahagian esei soalan bernilai 3 ataupun 4 markah. Dan maksimum untuk pengiraan ini 5 markah. Okey, ada soalan? Tak ada, cikgu. Ada. Okey, saya buka soalan sekejap.
Okey, kalau tak ada, saya rasa saya berhenti kat sini. Okey, terima kasih kerana menghadiri kelas pada hari ini dan boleh keluar dan bersedia untuk kelas seterusnya. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.